Teluk Bahang. Di Padang Besar ada soalan lanjutan. Menteri menyebut balik pulau. So balik pulau. Ya, balik pulau. Menteri, mendengar jawapan daripada Menteri tadi, kerisauan secara yang disimpulkan oleh Menteri tadi betul. Kita lihat apa lagi yang kerajaan boleh pegang sebagai kita panggil safety net, sebagai satu garis pertahanan kepada rakyat. Kalau tadi saya faham dari segi akta syarikat yang seperti dikatakan oleh Menteri itu, secara asalnya POS ini tidak ada di dalam akta syarikat. Itu sejarah POS. Kita yang membuatkan ia terpaksa diselia oleh akta syarikat. Kita yang buat pilihan tersebut. Kita itu maksud saya kerajaan, parlimen, keputusan kita, keputusan kerajaan. Tetapi apabila saya melihat begitu, di peringkat itu pun kita telah membuat pilihan yang mana melemahkan kuasa rakyat. Saya melihat di dalam Suruhanjaya ini, Menteri mungkin tolong jelaskan, bantu saya lihat kita gunakan Suruhanjaya untuk seliaan. Kuasanya saya rasa hanya menasihati menteri. Yang lesen-lesennya juga akan dikeluarkan oleh menteri. Contohnya macam Seksyen 10. Bukannya kita sentiasa berburuk sangka kata menteri, terutama Jelebu ni saya rasa tak kot. Akan membuat apa-apa yang tidak baik. Bukan begitu. Tetapi apabila kita meletakkan kuasa pada Suruhanjaya, macam Suruhanjaya Komunikasi dan sebagainya, biarlah lesen-lesen itu diputuskan oleh Suruhanjaya yang punya lebih ramai orang untuk buat keputusan. Tetapi apabila kuasa dipusatkan kepada menteri dan Suruhanjaya hanyalah menasihati, saya rasa tujuan asal menjadikan, dengan izin, decision making process itu kepada Suruhanjaya itu agak tidak menepati tujuan. Kerana ianya kembali kepada seorang individu. Jadi saya mohon penjelasan menteri, kerana saya rasa sudahlah kita telah agak pasrah dengan atas syarikat tadi, dan mungkin menteri peringkat ini boleh menjelaskan siapa pemegang saham tersebut. Tuan Yang Di-Pertua. Jadi setelah didengar balik pulau itu, tentu sekali konsep untuk mengendalikan sesuatu kerajaan itu terletak kepada bidang-bidang yang disegmenkan menerusi undang-undang. Oleh kerana kerajaan yang berfikir masa depan dan juga cara mengendalikan SKMM selama ini pun berasas dalam polar ataupun pattern seperti itu, maka diberi kuasa tersebut dan tidak lebih daripada kuasa-kuasa yang dialami atau diguna pakai oleh para menteri lain dalam menentukan keselamatan, menentukan industri, menentukan juga hal ehwal kebajikan. Di bawah kebajikan keluarga, wanita misalnya, menteri berkenaan diberi kuasa yang amat luas oleh undang-undang. Dan Dewan ini memberi kuasa tersebut. Lantaran itu, polar yang saya sebutkan tadi tidak berbeza daripada apa yang telah dilakukan. Saya tidak bercadang untuk bertukar-tukar fikiran banyak Tuan Yang Di-Pertua. Oleh kerana rakan saya sedang menunggu untuk membawa rang undang-undang beliau. Jadi pandangan balik pulau khususnya dan rakan-rakan lain, insya-Allah saya ambil peringatan yang amat mendalam dan saya memahami sentimen-sentimen yang telah dizahirkan itu. Tuan Yang Di-Pertua, isu yang berikut ialah dari Ledang juga. Menteri, isu anti postman yang cuti postman yang dicadangkan kepada 5 hari berdasarkan hasil projek perintis yang telah dilaksanakan, maka cuti 5 hari seminggu yang dilaksanakan di Melaka misalnya telah pun memberangsangkan banyak pihak dan pelanggan masyarakat boleh menerimanya. Pihak yang telah memberi pandangan-pandangan supaya kebajikan yang lain perlu diberikan kepada postman, kita sentiasa mengambil kira. Malah seperti yang berhormat maklum, gaji postman kita yang dinaik tarafkan baru-baru ini sedang kita susul semula. Sama ada ia menepati apa yang telah digariskan sekali dengan beberapa pertimbangan kebajikan yang telah diberi ataupun sebaliknya. Jika sebaliknya, maka kami akan merundingkan dengan Suruhanjaya supaya membantu Pos Malaysia meningkatkan lagi kebajikan yang harus diterima dan juga keadaan-keadaan pembayaran allowance yang lain. Sebelum saya pergi menjurus kepada hal-hal lain, Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat balik pulau juga menyebut
tentang gaji postman perlu dikaji, kata beliau, dan perlu ditingkatkan lagi. Alhamdulillah, ini selari kita dalam suasana untuk memperjuangkan hak yang ramai. Dengan kenaikan tarif pos baru-baru ini, pihak syarikat telah mengambil kira beberapa peningkatan dan juga hal yang memperbaiki keadaan. Gaji postman dan kaki tangan bukan eksekutif pos Malaysia berkuat kuasa pada 1 Julai 2010. Gaji minima postman, gaji pokok untuk skala gaji terendah, sekarang ialah di paras RM710 berbanding RM526 gaji pokok terendah. Dan sebelum kenaikan tarif, allowance khas atau KOLA dinaikkan lagi sebanyak RM50 sebulan, dan syarikat juga memberi insentif tambahan sebanyak RM50 sebagai allowance kehadiran untuk warga pos bukan eksekutif. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ini masih dalam pertimbangan dan juga pelaksanaan. Ada beberapa lagi allowance yang seharusnya kita teliti, misalnya bayaran allowance rumah yang dikatakan sangat rendah, mesti kita atasi permasalahan tersebut. Dan selepas ini satu penilaian baru akan dilihat bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Manusia supaya apa yang dianggap sebagai pelarasan ini menepati kehendak kita, memberi kebaikan yang lebih tinggi kepada pekerja-pekerja pos kita. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Ledang juga seterusnya menanyakan tentang bagaimana kementerian atau pos Malaysia mengawal penghantaran surat yang mengandungi unsur-unsur komunisme, Yahudi, dadah dan lain-lain. Pos Malaysia tidak mempunyai sebenarnya pertukaran perkhidmatan Postal Service Exchange dengan negara Israel. Jadi soal ini tidak timbul sebagai isu setakat ini. Dan hal-hal yang berkaitan dengan bahan-bahan keselamatan, tentu sekali jika dalam pengetahuan pos Malaysia, ianya akan diambil tindakan dan dikecualikan daripada penghantaran. Tetapi harus kita tentukan bahawa bahan-bahan ini disenaraikan dahulu menerusi peraturan, dan peraturan ini akan diperbuat oleh pihak berkuasa setelah berunding dengan Kementerian Dalam Negeri, Kastam Diraja dan lain-lain. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat dari Lenggong mengemukakan tentang masalah wakil pos. Sukacita kita menerangkan di sini, iaitu pejabat pos mempunyai 705 sekarang. Pos mini 332, wakil pos 123, pos bergerak 24, penjual stem 4,859 di seluruh negara. Dan penilaian terhadap khidmat mereka juga kita pinta daripada penghulu, daripada ketua kampung, malah daripada ahli-ahli yang berhormat sendiri. Dan apa-apa maklum balas akan kami lunaskan sekiranya setelah penyiasatan dilakukan ianya terbukti. PJ Selatan mempersoalkan tentang perpindahan pejabat pos dari kawasan perumahan ke kompleks perniagaan. Perpindahan ini dibuat atas kehendak sebagian besar pelanggan sendiri. Jadi selepas dipindahkan, banyak maklum balas positif diterima lantaran ianya diteruskan sedemikian rupa. Tetapi setelah isu ini dibangkitkan, mungkin pos Malaysia sendiri, kita galakkan mereka membuat penilaian semula. Sama ada meletakkan pusat perkhidmatannya di kawasan-kawasan perumahan yang pesat dengan syarikat-syarikat pemasaran yang besar, ataupun di kawasan-kawasan tanah yang mereka sendiri telah diperuntukkan, sekaligus menjawab seterusnya PJ Selatan. Promosi untuk stem baru telah dijawab tadi, dan kami bersedia merekomen atau mengesyorkan kepada Pos Malaysia jika ahli yang berhormat mempunyai grafik-grafik lain, tetapi perlu disebut di sini iaitu foto atau gambar sendiri boleh dijadikan sebagai stem, dan di kalangan ahli yang berhormat yang meminati khidmat ini, kita akan teruskan
menjurus kepada khidmat tersebut bagi masa-masa akan datang. Tawau, sukacita saya mengemukakan pandangan beliau, iaitu perkhidmatan pos katanya perlu dipertingkatkan mengikut perkembangan teknologi agar tidak terpinggir. Alhamdulillah, sememangnya inilah salah satu daripada masalah yang kita hadapi. Dengan pesatnya berlaku komunikasi SMS atau sistem mesej yang ringkas, serta email dan Skype serta bentuk-bentuk yang lain, penghantaran surat tradisional memang sudah menurun dan sekaligus kita dapati tak kurang dari 25% daripada nisbah yang dahulu. Ini akan menjejaskan pendapatan pos tentu sekali. Tetapi dalam hal yang sama, kita harus meningkatkan perniagaan hantaran bungkusan, kurier dan juga aspek-aspek yang lain. Walaupun stem itu sendiri tidak mendatangkan keuntungan atau laba yang tinggi. Pejabat pos di Selangor yang dikhawatiri oleh PJ Selatan, sukacita dimaklumkan, iaitu di negeri ini terdapat 101 pejabat pos, pos mini berjumlah 52 dan wakil pos 12 kesemuanya. Pos Malaysia sedang berusaha menambah cawangan-cawangan mengikut pertambahan penduduk, dan kami sedang meneliti nanti apakah yang terjadi sebenarnya di kawasan-kawasan tanah yang diberikan oleh kerajaan negeri kononnya, ataupun hanya diperuntukkan dan menunggu dibayar mengikut premium yang begitu tinggi kepada kerajaan negeri. Sekiranya premium yang tinggi itu dikenakan, tentulah Pos Malaysia tidak mampu untuk mendirikan bangunan, tetapi jika premium itu berada di kadar yang menasabah, insya-Allah. Silakan. Boleh juga kerana itu Yang Berhormat Menteri memang seorang yang pakar di dalam itu kesusastraan, termasuk isterinya sendiri. Ya. Terima kasih. Tapi kelewatan untuk menampak, kelewatan untuk menyahut orang yang nak tanya tu sangat lambatlah tu. Saya berharap itu perkhidmatan pos akan datang pun tidak akan begitu lambat. Ya. Perkhidmatan pos hampir 200 tahun. Perubahan masa menentukan nasib. Yang Berhormat Menteri nak swasta dengan tekun, adakah pos diuruskan dengan tertib? Dan di sini saya dengar itu komen daripada Yang Berhormat tadi, ulasan. Tapi saya tak dengar macam mana itu masalah yang kena-mengena dengan insurans, perkhidmatan insurans yang diuruskan oleh posnya, perkhidmatan transaksi kewangan, transaksi wang, postal order, money order, pelaburan itu wang, dana, post office, saving bank dan sebagainya tak disebutkan langsung. Saya berharap dapat disebutkan di sini. Tuan Yang Tua, terima kasih. Jadi kita sebut beginilah, kalau nak tahu tingginya awan, panjatlah dulu si pokok manggis. Kalau nak tahu siapa kawan, siapa yang dulu sama menangis. Jadi Yang Berhormat dulu sama menangis. Jadi tadi tak nampak sekaligus, sekarang saya nampak. Jadi bila ditembak itik, harap tak kenalah ayam. Pandangan ini adalah pandangan yang membina dan tentang money order ataupun urusan keuangan kecil-kecilan itu, Pos Malaysia akan terus melaksanakannya. Oleh kerana ini menjadikan transaksi biasa, tentu sekali pihak saya tidak perlu menyebut benda-benda yang sudah pun diketahui umum. Walau bagaimanapun, kita akan melihat semula jika khidmat-khidmat misalnya berkaitan postal order ataupun menggunakan amount wang pertukaran kecil untuk keluarga-keluarga perlu dipanjangkan, tentu sekali akan dapat kita buat sedemikian.
Padang Terap, adakah email akan dikenakan bayaran jika RUU ini diluluskan? Email tidak, saya katakan kembali, tidak ada kaitan dengan apa yang telah disebutkan dalam undang-undang ini dan memberi keyakinan kepada Yang Berhormat ia tidak akan melibatkan satu jurusan khidmat menerusi pos. Lipis, suka saya menyebut kembali tentang kawasan-kawasan pedalaman seperti Ulu Tembeling, Jerantut, katanya surat-surat terpaksa dihantar menggunakan peralatan dan juga memakan masa yang panjang. Akan kita siasat perkara ini dan seterusnya pos digalakkan untuk melihat sendiri sama ada apa yang telah dikemukakan itu merupakan kenyataan dan seharusnya kita ambil tindakan segera. Kuala Kedah juga meneruskan apakah status pelaburan Pos Malaysia dalam syarikat Transmile kini. Pos Malaysia sebenarnya telah membuat peruntukan susut nilai akibat beberapa keadaan pelaburan dalam syarikat Transmile dan ini adalah merupakan akaun yang telah dilaporkan menerusi laporan tahun 2007. Tuan Yang Di-Pertua, isu berhubung dengan status telco dan pos, keuntungan yang diterima dari pengusaha-pengusaha telco dan pos. Tentang soalan ini, Pos Malaysia telah menamatkan kontrak dengan syarikat yang menjalankan perkhidmatan telco dan pos kerana hak-hak dalam kontrak telah diserah hak ataupun assign kepada pihak-pihak ketiga yang lain. Justru berikutan penambatan ini, pengusaha telco dan pos telah memohon Pos Malaysia untuk diberi peluang menjadi pengusaha perkhidmatan pos laju. Dan Pos Laju Malaysia kini sedang merancang satu program agensi atau perwakilan untuk digunakan sebagai saranan yang utama. Tuan Yang Di-Pertua, saya rasa semua jawapan yang seharusnya saya sampaikan kepada ahli-ahli yang berhormat telah sempat saya kemukakan. Dan beberapa perkara yang diimbaskan sebagai simpati ataupun yang tidak bersetuju, saya akan mengambil imbasan dan ingatan supaya penyusulan kerja ini dilaksanakan secepat mungkin. Jawab Menteri, sedikit Menteri, nak puji sikit. Berhubung dengan Lipis, satu perkara yang saya belum menyebutnya ialah tentang tambah maju mutu khidmat, kata beliau, dan meneruskan supaya kios atau steam dispenser ini dipertimbangkan supaya lebih banyak diwujudkan. InsyaAllah cadangan ini akan kita kemukakan dan Pos Malaysia harus mengambil pandangan serta tindakan sekiranya viable untuk dilaksanakan. Menteri, sikit ya Menteri. Menteri, sebenarnya saya nak uji naskah rejim undang-undang diperkenalkan. Kerana saya tak jumpa benda ini di dalam undang-undang yang lain, kebanyakannya. Menteri, terima kasih kerana memasukkan perkara pengawalan selia kadar. Balik pulau tak payahlah tunjuk, jangan telunjuk sangat. Tunjuk sini, boleh? Ya. Dah biasa nunjuk kat orang begini. Jadi sini. Sini. Ya, tapi tunjuk kat saya tadi. Sini. Tak, dan macam ni. Ni, begini, saya pusing sini. Okey, minta maaf. Okey, saya sini. Saya mengatakan di sini dengan penuh ikhlas, Menteri ya. Sebab tak banyak naskah undang-undang yang seketat ini. Saya mengatakan mungkin pegawai di belakang ada memberi nasihat yang baik ini. Contohnya macam amalan persaingan am, pelindungan pengguna. Tetapi alangkah lebih baik Menteri, pandangan saya, ada peraturan lain bersifat dengan izin. Di Malaysia ini yang dipanggil sebagai Freedom of Information Act. Kerana kita lebih tahu. Andaian supaya perkara ini diketatkan bagus dalam ini Menteri. Tetapi kalau perkara itu tidak rakyat tidak dapat maklumatnya, susah juga dia nak tahu apa hak dia tu. Tetapi dari segi secara umum, secara prinsipnya, ini satu naskah yang bagi saya yang boleh saya banggakan. Terima kasih. Terima kasih Balik Pulau. Di belakang sana Kapit Bangun yang Tuan Yang Di-Pertua, Menteri, sebenarnya saya sudah selesai menjawab soalan-soalan itu. Yang betul, dan saya sukacita mengemukakan untuk diputuskan. Menteri ada sikit lagi. ada yang berhormat. Tadi dah habis yang